الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا زدنا علما نافعا مباركا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pertama sekali marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya serta taufik dan hidayah yang Allah Taala kurniakan kepada kita, dapat kita bersama-sama sekali lagi pada pagi yang mulia ini untuk kita meneruskan perbincangan dan pengajian kita insya-Allah. Alhamdulillah, pada pertemuan kita yang lalu, kita telah bincangkan beberapa perkara dan antara perkara yang telah kita kupaskan bersama adalah mengenai kafarah bagi mereka yang mengadakan hubungan jenis pada siang hari bulan Ramadan. Pada hari ini insya-Allah kita akan meneruskan perbincangan kita dan di mana pada perbincangan hari ini kita akan mengupas atau membincangkan dengan tajuk mengenai mengqada puasa Ramadan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita mengetahui bahawasanya mereka-mereka yang tidak menunaikan puasa di siang hari Ramadan, nescaya mereka wajib mengqadanya. Mereka-mereka yang tidak menunaikan puasa di siang hari Ramadan kerana beberapa sebab. Ada di antara mereka tidak berpuasa disebabkan kerana bermusafir. Ada di antara mereka tidak berpuasa kerana disebabkan sakit yang kemudian boleh sembuh. Dan ada di antara mereka yang tidak berpuasa kerana malas atau kerana tidak tahan atau sebagainya. Puasa-puasa yang ditinggalkan itu wajib mereka mengqadakkannya. Ada di antara mereka tidak berpuasa disebabkan haid, ada di antara mereka tidak berpuasa kerana disebabkan nifas, ada di antara mereka tidak berpuasa disebabkan menyusukan atau hamil. Maka kategori-kategori tertentu kadangkala mereka diberi keringanan untuk tidak mengqadakkan puasa tersebut, akan tetapi membayar fidyah. Jadi di sini ingin kita lihat bagaimana dan siapakah wajib mengqadakkan puasa tersebut dan siapakah yang wajib ataupun dibolehkan membayar fidyah. Baik, penulis menyebutkan di muka surat 499 terjemahan daripada kitab Fiqh Sunnah tulisan Al-Imam Said Sabiq rahimahumullah. Mengqadak puasa Ramadan pertama sekali tidak wajib dilakukan dengan segera. Ia memang diwajibkan namun memiliki kelapangan masa mengikut kesempatan seseorang. Demikian juga membayar kafarah. Di dalam sebuah hadis sahih dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun dalam hadis tersebut diceritakan Aisyah radhiyallahu anha pernah mengqada puasa Ramadan yang pernah ditinggalkannya di bulan Sya'ban dan tidak mengqadakannya dengan segera padahal dia mampu melakukannya. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, di dalam perkara-perkara yang diwajibkan, ulama ada menyebutkan sebahagian perkara yang wajib itu waktunya luas. Ada yang waktunya sempit. Ya. Perkara-perkara yang waktunya luas, maka kita boleh menunaikan pada selagi mana dalam waktu itu. Sebagai contoh, solat fardu.
Solat fardu zuhur waktunya adalah daripada tergelincirnya matahari sampai bayang-bayang sama panjang dengan objek telah kita belajar. Waktunya luas. Selagi mana belum masuk waktu asar, boleh kita melaksanakannya. Cuma afdal kita laksanakan di awal waktu. Begitu juga mereka-mereka yang ada qada puasa Ramadan. Waktunya luas. Ramadan yang ini, yang katakan sekarang ini kita wajib kita tunaikan, kalau ada 1 hari kita tertinggal atau 7 hari seseorang muslimah itu tertinggal, maka dia diberikan masa sampai Ramadan berikutnya untuk mengqadakkan puasa tersebut. Kalau dia qadakkan selagi mana belum sampai Ramadan seterusnya, pada bulan Rejab, pada bulan Sya'ban sekalipun diperbolehkan. Tetapi afdal dilakukan dengan segera. Baik. Dia pernah, Aisyah radhiyallahu anha pernah mengqadak bulan puasa Ramadan yang pernah ditinggalkan, diqadak pada bulan Sya'ban. Dan kita mengetahui Sya'ban itu bulan 8. Sebelum bulan 9, Ramadan bulan 9. Jadi Sya'ban adalah bulan 1 bulan sebelum Ramadan. Jadi Aisyah pernah qada puasa pada bulan Sya'ban dan tidak mengqadakkannya dengan segera. Padahal dia mampu melakukannya pada bulan-bulan yang sebelumnya. Diperbolehkan, tak berdosa. Cuma afdal kita laksanakan dengan secepat mungkin. Mengqadak sama halnya dengan mengerjakan ibadah dengan tunai. Adaan. Dengan arti kata yang lain, barang siapa meninggalkan puasa beberapa hari, hendaklah menggantikannya sebanyak mana yang ditinggalkan tanpa ada tambahan lain. Jadi kalau kita ada hutang 3 hari, maka qada 3 hari. Kita ada hutang 7 hari, maka qada'lah 7 hari. Cuma masalahnya adalah di sana ada perselisihan pendapat. Namun penulis mengatakan perbezaan qada dengan adaan, bahawa qada tidak perlu dilakukan secara berterusan. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Seorang muslimah tidak berpuasa pada bulan Ramadan selama 7 hari kerana ma'zurah, datang haid. 7 hari tersebut, adakah dia wajib qada berterusan, berurutan? Tak wajib. Dia boleh puasa, katakan nanti dah habis Ramadan, Senin, Khamis. Senin, Khamis. Senin, Khamis, qada. Diperbolehkan. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 184, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar." Apakah dalil yang menunjukkan orang yang sakit dan orang yang bermusafir diberi keringanan untuk tidak berpuasa? Allah Ta'ala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin." Barang siapa di antara kalian yang sakit atau bermusafir, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka tunaikanlah pada hari-hari yang lain. Digantikanlah dengan puasa yang ditinggalkan tadi. Jadi ini menunjukkan dalil. Orang yang sakit atau orang yang bermusafir diberi keringanan, diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan qada pada hari yang lain. Adakah wajib dia tak berpuasa? Tak wajib. Dia diberi keringanan. Dia ingin mengambil rukhsah tersebut, silakan. Ada orang sakit, 3 orang sakit. 1 sakit gigi, 1 sakit kaki, 1 mabuk. 1 mampu berpuasa, silakan. 1 kata saya tak mampu, saya sakit. Ayat Al-Quran, "Faman kana minkum marida." Barang siapa di antara kalian yang sakit, Allah Ta'ala beri keringanan. 1 lagi, dia tak boleh kata, engkau ni baru sakit sikit-sikit dan nak manjakan diri. Tak. Setiap orang berbeza. Setiap orang tak mampu-mampu, terpulang kepada diri masing-masing. Begitu juga orang yang bermusafir.
Pada bulan Ramadan, kalau dia perlu bermusafir pergi luar negara kerana urusan kerja atau apa juga urusan, dia ada pilihan. Dia ingin puasa, silakan. Dia ingin tak berpuasa, silakan. Allah Ta'ala beri keringanan. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau bermusafir. Tetapi kalau dia bermusafir, dia pergi meeting kat Kuala Lumpur seperti mana pernah kita bincangkan, semua kawan-kawan orang Islam tak puasa pun sayang. Lebih baik kita puasa, buka ramai-ramai. Silakan. Contoh. Dan kadang-kala berpuasa itu memang lebih afdal walau bermusafir. Contoh, orang yang tunaikan umrah pada bulan Ramadan. Secara umum dia tu bermusafir. Kita dari Singapura, kita pergi Mekah, musafir. Tunaikan umrah, musafir. Boleh tak kita tak berpuasa? Silakan kalau tak berpuasa. Tetapi secara umum kita nak ibadah, kita pergi tunaikan umrah, nak merasakan suasana Ramadan, berpuasa di tanah suci. Maka lebih baik untuk kita berpuasa. Baik. Jadi penulis mengatakan daripada ayat tersebut dengan erti kata yang lain, orang yang sakit atau bermusafir lalu berbuka, hendaklah berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan. Dia boleh dilakukan secara berturut-turut atau berselang-seli atau bila-bila masa yang dia inginkan. Dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebebasan dan tidak memberikan kaitan dengan mewajibkannya secara berurutan. Imam Darul Qutni meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fi qada'i Ramadan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam masalah qada' Ramadan, insya'a farraq wa insya'a taba'. Sekiranya ingin dilakukan, boleh dia pisah-pisahkan hari tersebut, dan sekiranya ingin dia lakukan, boleh dia tunaikan one day after another, berurutan. Disilakan. Jika seseorang menangguhkan qada sehingga datang bulan Ramadan yang berikutnya, persoalan. Kita dituntut menunaikan puasa qada itu sebelum datang Ramadan. Masalah, bagaimana kita tunda sampai akhir Syaban, tinggal 3 hari nak Ramadan, puasa 7 hari belum tunaikan. Siapa? Kita ni lah. Selalu procrastinate. Lama lagi bang, lama lagi. Sampai dah nak last, itulah dia. Lelaki lah selalunya yang suka tunda-tunda. Orang perempuan kalau nak musafir, minggu depan nak musafir, beg dah siap. Lelaki nak musafir, petang nak musafir, pagi belum siap lagi, tak apa. Nak musafir, lelaki senang. 10 minit, semua beg dah siap. Ambil satu baju, satu seluar, zoom, dah siap beg. Last minute. Tetapi dalam bab qada, awak cuma ada 7 hari, 7 hari kena bayar. Masalahnya adalah kalau kita tidak qada sampai bertemu Ramadan berikutnya. Penulis mengatakan, jika seseorang menangguhkan qada sehingga datang bulan Ramadan berikutnya, maka hendaklah dia berpuasa bulan Ramadan yang baru tiba, dan setelah itu hendaklah dia mengqada puasa yang ditinggalkan pada tahun yang sebelumnya itu, dan tidak diwajibkan membayar fidyah sama ada penangguhan disebabkan adanya halangan atau tidak. Demikian mazhab Al-Hasan Al-Basri dan mazhab Hanafi. Cuma ada khilaf dalam masalah ini. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Ishaq bersetuju dengan mazhab Hanafi bahawasanya tidak ada kewajipan membayar fidyah jika penangguhan disebabkan adanya halangan. Tetapi mereka berbeza pendapat dengan mazhab Hanafi jika penangguhan dilakukan bukan kerana adanya sesuatu halangan. Menurut mereka, hendaklah orang itu berpuasa pada bulan Ramadan yang sedang dihadapi, kemudian mengqada puasa yang ditinggalkan pada tahun sebelumnya, disertai membayar fidyah dengan memberi makan kepada orang miskin sebanyak 1 mud pada tiap-tiap hari puasa yang ditinggalkan. Baik. Masalahnya apa? Masalahnya adalah seseorang yang
menangguhkan qada Ramadan sampai bertemu Ramadan yang berikutnya. Kenapa awak tangguhkan sampai Ramadan berikutnya? Persoalannya adalah lepas Syawal itu saya sakit berterusan. Sakit. Baik satu hari ingat puasa terus sakit. Sakit sampai Ramadan berikutnya. Bukan tak nak qada, tapi sakit. Sampai bertemu Ramadan berikutnya. Ada sebab tak? Ada sebab. Kalau ada sebab demikian, hutang awak yang 7 hari itu, awak bayar selepas Ramadan sekarang ini. Nanti bayar 7 hari hutang. Kena fidyah tak? Tak perlu bayar fidyah. Kenapa? Disebabkan awak ada keuzuran. Memandangkan ada keuzuran, tak perlu bayar fidyah, qada saja. Cuma ulama khilaf kalau sekiranya kita tangguhkan itu bukan kerana keuzuran tetapi kerana kita lalai. Pada bulan Syawal ada 30 hari, ada makan, minum dan sebagainya. Bahkan ada di antara kita puasa 6 lagi, puasa sunat lagi. Yang wajib tak buat, yang sunat awak buat. Apakah ni kita dah bincangkan? Betul kan? Kita dah bincangkan pada pertemuan yang lalu dalam bab puasa sunat. Mereka-mereka yang ada qada puasa Ramadan pada bulan Syawal, di antara puasa sunat 6 hari di bulan Syawal, kalau dibandingkan dengan qada Ramadan, nescaya qada Ramadan lebih afdal. Qada, tunaikan yang wajib kalau dibandingkan dengan yang sunat. Dan kalau kita qada Ramadan, qada puasa Ramadan yang kita tinggalkan, kita lakukan pada bulan Syawal, kita dah bincangkan. InsyaAllah kita akan dapat 2 ganjaran. Ganjaran qada puasa wajib yang kita tinggalkan, dan yang kedua, dapat ganjaran berpuasa pada bulan Syawal. Kita dah bincangkan pada pertemuan dalam bab puasa-puasa sunat. Alhamdulillah. Jadi kalau masalahnya adalah kalau sekiranya kita tunda sampai Ramadan berikutnya tanpa sebab, nescaya ulama berbeza pendapat. Agak sebagian besar ulama mengatakan awak memandangkan awak tunda sampai bertemu Ramadan, hutang tetap hutang, tetapi awak kena bayar fidyah. Beri makan fakir miskin. Kena bayar fidyah. Baik. Itu kalau tunda sampai akhir Ramadan. Masalah kalau puasa kita tunda sampai Ramadan berikutnya lagi, 2 tahun Ramadan. Itu nanti kita bincangkan insya-Allah. Baik. Masalah. Seseorang yang mati dan masih mempunyai kewajipan berpuasa, apa yang harus dilakukan? Ada seseorang itu mati, kemudian ada hutang berpuasa, apa yang harus kita lakukan? Penulis mengatakan, apabila seseorang meninggal dunia sedangkan dirinya masih berkewajipan mengqada solat yang pernah ditinggalkan, maka menurut ijma' ulama tidak seorang pun yang boleh mengqadakan solat yang ditinggalkan itu, sama ada wali ataupun yang lain. Jadi sebelum kita bincangkan mengenai puasa, penulis katakan, kita perlu ingat, kalau sekiranya seseorang itu meninggal dunia, dia ada hutang solat, solat tak boleh diqadakan oleh orang lain. Orang lain tak boleh mengqadakan solat yang si mati tinggalkan. Tak boleh. Lepas ni aku nak solat on behalf of arwah mak, arwah bapa, arwah datuk, arwah nenek. Tak boleh. Solat adalah ibadah yang kita kena tunaikan sendirian. Penulis menambah, demikian juga seseorang yang tidak mampu berpuasa, di mana tidak seorang pun yang dibolehkan menggantikan puasanya ketika orang berkenaan masih hidup. Baik, persoalan. Bagaimana tentang puasa? Solat kita tak boleh gantikan kan? Betul. Tapi kalau puasa kita tengok. Kalau orang ni masih hidup, tak ada orang boleh puasa ni'abatan anhu, on behalf of him.
Tak boleh berpuasa bagi pihak dia. Tak boleh. Kalau dia masih hidup. Dia kena tunaikan puasanya sendiri. Kalau tak mampu tunaikan puasanya sendiri, dia bayar fidyah. Tapi kalau sekiranya dia dah meninggal macam mana? Itu masalah lain. Tetapi jika seorang meninggal dunia, sedangkan dirinya masih lagi berkewajipan untuk mengqada puasa yang pernah ditinggalkan, dan sebelum kematiannya, sebenarnya dia memang berkemampuan untuk puasa, maka para fuqaha di dalam masalah ini berselisih pendapat mengenai hukumnya. Masalahnya adalah kalau seseorang itu ketika hidup dia mampu puasa, kuat, tapi dia tidak berpuasa ketika hidup. Sekarang dia dah meninggal dunia. Persoalan yang sering kali diperkatakan oleh masyarakat kita. Dulu arwah nenek ada hutang puasa, arwah datuk ada hutang puasa, keluarkan duit CPF, macam mana nak bayar fidyah? Baik. Bagi seseorang yang ada hutang puasa dan ketika hidup dia mampu berpuasa tetapi dia tidak berpuasa, menurut jumhur ulama, antaranya adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i, menurut pendapatnya yang lebih masyhur, wali tidak dibolehkan menggantikan puasa. Bahkan mereka dikehendaki memberi satu mud, satu cupak makanan untuk setiap hari di mana dia tidak berpuasa. Baik. Menurut jumhur ulama dalam perkara ini, bahawasanya kalau seseorang itu dah meninggal dunia, dia itu ada hutang puasa, wali atau siapa pun tak boleh puasa untuk orang yang dah meninggal dunia. Kerana puasa itu adalah ibadah yang dia wajib tunaikan. Memandangkan dia ada hutang, nescaya apa yang harus dilakukan, dia membayar fidyah. Beri makan kepada fakir miskin. Baik. Namun, menurut mazhab yang kuat di sisi mazhab Syafi'i, wali disunatkan menggantikan puasa seseorang yang meninggal dunia supaya si mati terlepas daripada kewajipan dan tidak perlu membayar fidyah berupa memberikan makanan. Adapun yang dimaksudkan dengan wali adalah kaum kerabat yang terdekat. Sama ada kedudukannya sebagai asabah, ahli waris biasa atau lain-lain. Apa maksud asabah, ahli waris biasa ni? Ini adalah dalam masalah hukum faraid. Dalam hukum faraid ada golongan orang-orang yang bakal menerima harta warisan. Harta warisan apabila seorang meninggal dunia. Nanti kita akan belajar bab faraid. Kalau kita belajar bab faraid, apabila seseorang meninggal dunia, ada beberapa golongan yang dijamin dapat harta pusaka. Regardless of berapa ramai, regardless apa juga keadaan, mereka ada hak untuk dapat harta sepeninggalan, harta warisan, harta faraid. Tetapi golongan yang lain mungkin tak dapat dengan kewujudan anggota keluarga yang lain, anggota keluarga tertentu. Sebagai contoh, bagi mereka yang belum belajar bab faraid, apabila seorang meninggal dunia, ada golongan orang-orang yang haknya dijamin, garanti dapat. Siapakah mereka? Mereka itu adalah yang meninggal di sini, suami atau isterinya akan dapat. Dan ibu dan bapanya ada bahagian. Dan anak-anaknya ada bahagian. Apa juga hal ada bahagian. Yang lain daripada golongan ini, this is the immediate primary circle. Yang lain secondary circle. Kalau dia meninggal dunia, si fulan tu sedang sakit. Kalau dia meninggal dunia, pakcik dia dapat tak? Makcik dia dapat tak? Cucu dia dapat tak? Adik-beradik dapat tak? Tak dijamin. Contoh, sekiranya beliau meninggal dunia, kemudian
ada meninggalkan anak. Apabila ada meninggalkan anak, tengok ada anak lelaki tak. Once ada anak lelaki, blok yang lain tak boleh dapat. Yang dijamin tetap dapat. Ibu bapa ada bahagian masing-masing, 1/6 atau sebagainya. Suaminya ada bahagiannya. Atau kalau meninggal tu lelaki, isterinya ada bahagiannya. Anak-anaknya dapat balance. Semua dapat anak lelaki 2 bahagian. Memandangkan ada anak lelaki saja, dia akan blok yang lain daripada dapat harta pusaka. Kalau dia meninggal dunia, tak ada anak. Dia tak ada anak. Dia kahwin ke tidak? Kalau tekan, dia berkahwin. Suami atau isteri ada bahagiannya. Ada mak bapak tak? Ada bapaknya. Selagi mana ada bapa, blok yang lain. Dia akan ambil semua. Asabah. Dia akan ambil semua, yang lain tak dapat. Pintu kunci di mana akan dibuka untuk yang lain dapat adalah kalau yang meninggal dunia, suami isteri ada bahagian, tetapi dia tak ada anak. Tak ada bapa. Anaknya tak ada, ibu bapa pun dah meninggal, maka baru dibuka kunci untuk yang lain dapat. Kembali kepada adik-beradik atau sebagainya. Ini baru buka yang lain lah. Jadi maksudnya para jemaah, apabila seorang meninggal dunia itu, kalau sekiranya ada wujudnya anak lelaki, maka dia akan mengambil semua harta yang ada, dibagikan anak lelaki 2 bahagian, anak perempuan 1 bahagian. Kalau anak-anak tak ada, bapanya akan asabah, akan mengambil semua bahagiannya, menghalang daripada yang lain. Itu contoh dalam bab ini. Nanti kita akan bincangkan dalam bab faraid lah. Itu hanya perbincangan sedikit. Dan satu perkara lagi yang harus kita lihat, memandangkan kita bincang perkara ini. Apabila seseorang meninggal dunia, kadang-kadang kita sibuk tentang faraid. Faraid itu adalah urutan bukan pertama untuk dibagikan harta. Ada orang meninggal dunia, harta berapa dia tinggalkan? Tak, sabar. Sebelum harta tu difaraidkan, kita kena tengok bahagian-bahagian yang lain yang lebih utama yang di atas. Apabila seorang meninggal dunia, gunakan hartanya tadi untuk pengurusan jenazah. Kalau tak ada orang nak bayar, sekarang pengurusan jenazah 1,500. Minta anak beranak, adik-beradik, semua tak mampu, tak ada duit lah, tak ada begitu, GST belum masuk. Gunakan duit harta pusaka. Dah gunakan untuk pengurusan jenazah, alhamdulillah. Tengok lepas itu dia ada hutang tak? Hutang zakat ada tak? Harta tu dari zakat ke belum? Ataupun ada tak hutang dengan orang lain? Kalau ada hutang dengan fulan, ada hutang dengan si fulan, ada hutang dengan jiran, ada hutang dengan sekian-sekian orang, bayarkan hutang-hutangnya tadi dengan menggunakan hartanya tadi. Ada tak hutang-hutang puasa, fidyah? Kena tengok. Mengenai tunaikan haji, kita kena tengok. Orang ni dulu ketika hidup, dia mampu haji ke tidak? Kadang-kadang kita lihat orang yang meninggal dunia, kita automatik kita hajikan. Sebelum kita nak hajikan dia, kita tengok persoalan. Adakah dia masih hidup tu, dia wajib haji? Wajib haji berarti cukup syarat. Kalau seseorang itu ketika hidup memang hidup susah, memang tak berkemampuan, maka gugurlah kewajipan haji. Kalau gugur kewajipan haji, tak wajib haji, nescaya kalau dia meninggal dunia, tak wajib tunaikan badal haji. Wajib kita tunaikan badal haji ke atas untuk seseorang itu hanyalah kalau ketika hidup dia memang dah wajib haji tetapi tak sempat tunaikan kerana sibuk. Jadi kita kena uruskan jenazah, tengok ada hutang ke tidak, hutang puasa, fidyah, zakat, hutang manusia dan sebagainya, settle semua, alhamdulillah. Kemudian tengok dia ada buat wasiat tak? Oh, dia ada buat wasiat. Kalau dia buat wasiat, kita kena utamakan wasiatnya. Wasiat maksimum 1/3. Balance total harta yang ditinggalkan 90,000. Alhamdulillah. Dia ada buat wasiat. Dalam wasiat dia katakan,
sekiranya aku meninggal dunia, nescaya semua hartaku aku berikan kepada Ustaz Azmi. Contohlah. Kenapa pula? Apa cerita ni? Dia kata semua harta. Sorry. Dalam Islam, maksimum 1/3. Kalau dia katakan semua sekalipun, null and void. Maksimum 1/3. Dan kalau wasiat itu kita kena ada bukti juga. Tak boleh tiba-tiba jiran sebelah kata, arwahnya dulu kata kalau dia meninggal dunia, harta dia nak kasih kepada aku. Aku jiran dia. Ada bukti tak? Kena ada bukti. Tiba-tiba anak bongsu kata, arwah mak dulu kata kalau meninggal dunia, semua harta dikasih aku. Ada bukti tak? Kena ada bukti. Kalau tak ada bukti, nescaya semua orang akan datang minta. Kena ada bukti. Jadi, wasiat maksimum 1/3. Dia wasiatkan apabila aku meninggal dunia, nescaya semua harta aku berikan kepada anak bongsuku. Dalam wasiat kita akan belajar, kalau dalam bab wasiat, la wasiyata li waris. Tiada wasiat ke atas untuk ahli waris. Ahli waris Allah dah jamin hak dia. Tak ada wasiat. Jaminan ada. 1/3 ke 1/8 ke berapa bahagian? Semua ada masing-masing bahagian masing-masing. Kalau nak wasiat untuk orang yang tak ada hak. Contoh, dia tahu dia ada anak lelaki. Dengan wujudnya anak lelaki tadi, hartanya tadi akan stop. Semua adik-beradik, anak-anak dia tadi akan bagi semua harta. Lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Dia ada adik. Kita tahu kita ada anak dan kita tahu harta kita nak berikan kepada adik kita. Berikan ketika hidup atau buat wasiat. Kalau tidak, adik kita tadi tak akan dapat harta kita. Kalau kita meninggal dunia. Maka dia buat wasiat. Maksimum 1/3. Even dia kata semua, stop 1/3, ini hak untuk diberikan wasiat. Balance 2/3. 90,000, 1/3, 30,000 diberikan. Kemudian balance 60,000 diagihkan kepada semua anak-anak, lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Ini contohlah pada jemaah secara ringkas. Kerana selalunya pengajian kita tak akan sampai bab faraid. Bab faraid saja kelas semua makin kosong. Nak kira-kira faraid pening kepala nanti. Ya, saya pernah buat pengajian kitab di Masjid Al-Iman di Bukit Panjang. Sampai bab faraid. Tapi jemaah excited lah. Wah, nak dengar. Jadi kalau apabila seorang meninggal dunia, meninggalkan bapa, meninggalkan anak, berapa bahagian, dan complicated lah. Masyarakat kita Melayu ni, mathematics ni weak sikit. Jadi nak fikir-fikir ni, Ustaz, leceh lah Ustaz. Kita buat kuih lagi better kan. Nak fikir-fikir maths susah. Buat kuih, nak buat kuih raya, kuih tat, kuih makmur, ni boleh. Buat ketik-ketik, Masya Allah, tabarakallah. Contoh. Baik. Sekiranya ada orang lain yang bersedia. Baik. Jadi secara umum dikatakan di sini adalah kalau sekiranya dia ada puasa, hutang puasa, bayar fidyah. Cuma dalam mazhab Syafi'i ada pendapat yang mengatakan ahli waris kalau nak qadakkan diperbolehkan. Ada pendapat. Sekiranya ada orang lain yang bersedia menggantikan puasanya, maka apa yang dilakukan itu dianggap sah jika memperoleh kebenaran daripada wali. Jika tidak, maka puasanya itu tidak dianggap sah. Para ulama berpandukan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man mata wa alaihi siyam, shama anhu waliyuhu." Barang siapa meninggal dunia dan dia ada hutang puasa, maka hendaklah walinya tadi berpuasa untuknya. Dalam riwayat yang lain ditambah insya'a, sekiranya mereka ingin. Diperbolehkan. Imam Bukhari dan Imam Muslim
Imam Ahmad dan Ashabus Sunan meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawasanya pada suatu ketika ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, inna ummi matat wa 'alaiha siyamu syahrin." Bertemu dengan Nabi, "Ya Rasulullah, ibuku telah meninggal dunia dan dia ada hutang puasa 1 bulan. Fa'aqdihi anha, adakah aku qadakkan untuknya?" Maka Nabi SAW bertanya, "Lau kana ala ummika dainun akunta qadiyah." Nabi bertanya orang itu, "Kalaulah ibumu tadi ada hutang, adakah kamu akan jelaskan hutang ibumu tadi? Kalau ada hutang dengan manusia?" Maka lelaki tadi katakan, "Naam, ya, aku akan tunaikan. Aku akan tunaikan hutang ibu tadi." Maka Rasulullah mengatakan, "Fadainullahi ahaqqu an yuqda." Ketahuilah hutang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah. Cuma ada sebagian ulama menjelaskan dalam perkara ini bahawasanya hutang di sini adalah hutang puasa, bukan puasa Ramadan, akan tetapi puasa nazar. Ada yang mengatakan. Jadi kalau ada hutang puasa nazar, dia ibu pernah bernazar, nescaya nazar tadi dan nazar tadi belum ditunaikan, nescaya si anak tadi boleh tunaikan. Imam Nawawi berkata, pendapat inilah yang benar dan terkuat yang juga menjadi pegangan kami. Dia dianggap sebagai pendapat kuat oleh sahabat-sahabat kami di mana mereka adalah pakar hadis, ilmu fiqh. Jadi demikian para jemaah di dalam masalah tersebut. Jadi masalah sekiranya ahli keluarga kita ada hutang, persoalan apa yang ada hutang puasa, apa yang harus kita lakukan? Pendapat pertama katakan mestilah kita bayar fidyah, hutang yang ditinggalkan. Pendapat kedua katakan kalau sekiranya kalau kita ingin bayar hutang itu adalah hutang puasa nazar, maka sebaiknya kita bayar. Pasal puasa nazar tak boleh digantikan dengan fidyah. Ya? Puasa nazar kalau tak bayar, hutang. Dan ada pendapat yang mengatakan, bahkan dalam mazhab Syafi'i ada menyebutkan sekiranya seseorang meninggal dunia itu ada hutang puasa kalau walinya mereka-mereka yang mewarisi harta. Kalau nak bayarkan, mereka diperbolehkan untuk mengqada puasa bagi pihak orang yang dah meninggal dunia. Dan Imam Nawawi menyebutkan pendapat ini adalah pendapat yang kuat. Wallahu a'lam bishawab. Baik para jemaah yang dirahmati Allah. Persoalan mengenai orang yang berhutang. Masalah di sini adalah kita bincangkan mengenai seseorang yang berhutang puasa dan dia tidak bertemu dan dia tidak mengqada puasanya tadi sampailah tahun yang berikutnya. Yang tadi tu kan? Okey, baik. Kes tadi. Si fulan tak berpuasa 10 hari pada bulan Ramadan. Dia kena bayar puasa tadi sebelum masuk Ramadan berikutnya. Tahun ini dia bayar semua. Alhamdulillah. Tahun berikutnya dia tak berpuasa 7 hari. Dia kena berpuasa qada tadi sebelum masuk Ramadan berikutnya. Betul kan? Alhamdulillah. Akan tetapi masalahnya 7 hari ini dia hanya bayar 2 hari, 5 hari dia tak bayar sampai Ramadan berikutnya. Kalau 5 hari tadi tak bayar disebabkan halangan, urusan, kerja dan sebagainya, ada halangan, kita tahu tak ada masalah. Kerana dia berhalangan, beruzur. Tetapi dia memang tak ada halangan, dia memang nak bayar tetapi tunda-tunda sampai Ramadan berikutnya. Masalah di sini apa yang harus dilakukan? Mengikut sebagian pendapat, nescaya hutang 5 hari itu tetap kena bayar,
dan dia kena bayar fidyah. Kena kafarah. Fidyahnya tadi dia kena bayar untuk 5 hari. Kerana puasa 5 hari, dia tak bayar sampai bertemu dengan Ramadan berikutnya. Kalau sampai Ramadan berikutnya ni, lalu dia bayar, settle. Habis, zero, semua akaun dah kosong balik. Masalahnya adalah kalau sekiranya Ramadan yang ini, dia tak bayar, dah hutang 5 hari plus fidyah, 5 hari ni dia tak bayar lagi sampai Ramadan berikutnya. Apa hukumnya? Jadi sebagian ulama mengatakan, memandangkan dia tak bayar sampai Ramadan berikutnya, fidyahnya double. 5 hari, jadi fidyahnya tadi, puasa 5 hari hutang, fidyahnya jadi 10 hari. Sampai Ramadan berikutnya lagi, setiap kali bertemu Ramadan, dia tidak bayar hutangnya tadi, nescaya bertambahlah. Itu yang masalah. Ini kalau ini hutang ni tahun 2010 yang 5 hari. 2011 belum kira lagi. 2011 yang 30 hari itu dia hutang 10 hari. Jadi 5 hari yang sini, ni 10 hari, 5 hari bertambah. 10 hari ni mula 2011 bertambah. Masuk 12 dalam ketika 2 tahun 12, hutang 2010 5 hari. Hutang ni 10 hari. 12 ada hutang lagi 15 hari pula. Ni 15 hari bukan yang dulunya ni 2012. Jadi apabila masuk 2013, oh, ini yang kecoh ni. Itu yang sering kali jemaah bertemu, saya nak kira hutang arwah bapa. Awak tahu, pergi masjid, awak tahu berapa banyak hutang dia? Tak tahulah. Tapi nak selamat, anggaplah dia tak berpuasa semenjak balik. Biasalah. Kesian arwah bapa tu. Dia ingat arwah bapa dia tak pernah puasa sepanjang hayat. Semenjak balik dia nak bayarkan. Okeylah, semenjak balik. Arwah bapa meninggal berapa usianya? Usianya 65 tahun, Ustaz. Usia 65 tahun. Dia balik berapa? Manalah saya tahu bila dia balik. Tapi anggaplah 15 tahun. Usia 15 tahun, menengah 3. Balik. Okeylah. Jadi kalau 65 tolak 15, berapa? 50 tahun. 50 tahun. Baik. 1 bulan, 1 tahun 30 hari. 1 tahun 30 hari, 10 tahun, 300 hari. Betul? 300 hari. 20 tahun, 600 hari. 50 tahun, 1,500 hari. Betul tak? 1,500 hari. Sekarang masalahnya adalah yang bapa 15 tahun tu dia nak kira 30 hari. 30 hari untuk tahun tersebut 1950. 1951, 30 hari. Ingat ya, 30 hari ini setiap tahun hutang dia jadi 30 kali 30 kali 30, 30. Setiap tahun fidyahnya masuk tahun 1951, fidyah 30 hari. Masuk 52, fidyah untuk tahun 50 ni jadi bertambah. Itu yang buat perkiraan, kebiasaan datang masjid. Arwah bapa punya fidyah adalah $25,000. $25,000, saya keluarkan CPF 17,000, Ustaz. Keluarkan CPF terus nak kena keluarkan cash, berat betul. Tak apalah, kesian arwah bapa. Sanggup kita korbankan. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, ketahuilah bahawasanya fidyah tadi bertambah. Memang ada pendapat yang mengatakan demikian, tetapi pendapat itu bukanlah pendapat yang masyhur, yang kuat. Ketika saya bertugas di Masjid Kampung Siglap, saya pernah menjadi imam eksekutif Masjid Kampung Siglap daripada tahun 2002 sampai 2005. Lalu dinasihatkan supaya berhenti pasal terlalu lantang, terlalu I always speak my mind. Okay? Tak apalah, alhamdulillah ada hikmah. Jadi 3 tahun, pada ketika itu kita buat apa yang wajar. Datang orang dalam hal sebegini, baik.
Awak nak kira sampai hutang sedemikian? Arwah bapa meninggalkan harta. Apa anak-anak tak perlu harta ke? Anak-anak lebih perlukan harta arwah bapa. Apa guna arwah bapa ada harta sekian banyak 17 duit CPF masuk 20,000, 30,000 atau berapa 17,000 sekalipun. Bayar fidyah semua, kasih orang makan. Besok awak pula line up kat masjid minta duit, minta makan. Apakah itu Islam? Kita kasih fidyah semua, lepas tu pergi kat MUIS minta tak ada duit. Pasal duit semua dah kasih fidyah. Contoh. Atau sebagainya. Adakah demikian halnya? Maka sebenarnya kalau kes-kes sebegini, saya tak akan gunakan pendapat yang dikatakan begitu. Baik, kalau betul awak nak bayar semenjak bapa awak itu baligh, katakan 50 tahun. Katakan nak bayar fidyah, baiklah bayar fidyah. Berapa hari? 1,500 hari. Baiklah 1,500 hari. Kadar berapa bayaran itu? Pada ketika itu saya ingat pada tahun 2000, satu hari dikira $1 pemakanan. Satu hari dikira $1. Memandangkan 1,500 hari, bayar $1,500 cukup. Tapi Ustaz, saya pergi masjid lain dikira sampai $25,000. Ketepikan pendapat tersebut. Bayar sini, tunaikan, niatkan, sah insya-Allah. $1 sekarang, $1 pada tahun 2000 tu, kalau dibandingkan $1 pada tahun 1950, yang dia hutang tu 1950, dah jauh dah beza dah lebih daripada memadai. Ini contoh. Maka bagi mereka-mereka yang bertugas di masjid, para amil dan sebagainya, ada sifat ihsan. Gunakan kebijaksanaan. Ada kelapangan hukum. Ada khilaf di antara ulama. Bahkan pendapat yang kita nak kira double, triple, fourple, 5 kali ganda, 10 kali ganda, 10 kali ganda, pendapat yang bukan pendapat yang kuat. Contoh. Maka dengan demikian, Ustaz, saya ada orang meninggal dunia, apa yang harus dilakukan? Kalau kita nak bayar fidyah, kira berapa hari, itulah fidyah yang perlu kita bayar tanpa ditambah dan ditambah dan ditambah. Dapat $17,000 duit CPF atau $20,000, kalau kira ditambah sampai $25,000, tak masuk akal dan tak wajar, dan Islam bukan sampai membebankan sedemikian. Gunakan pendapat kedua, 50 tahun hutang, 1,500. Baiklah, sekarang katakan saya tak nak kira 1,500 lah. Saya tak nak kira satu hari $1. Saya kira satu hari $2 pun $3,000. Lebih baik daripada dibandingkan dengan $25,000. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Maka dengan demikian sebaiknya, sebab itu penting untuk kita memahami ada khilafnya ulama, ada perbezaan pendapat, dan perbezaan pendapat itu, khilaf ulama ini ada kerahmatan barakahnya. Dan untuk kita ini bukan kita meringan-ringankan hukum, tetapi akan diberikan jalan keluar. Allah Subhanahu Wa Taala berikan jalan keluar. Nabi SAW kalau ada diberi dua perkara, yang satu ringan, satu berat, diberikan keringanan kepada umatnya. Dalam hadis Rasulullah ada menyebutkan, Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama itu mudah. Walan yushadda dina ahadun illa ghalabah. Tak ada sesiapa pun yang memberat-beratkan hukum, memberat-beratkan dalam urusan agama, kecuali pasti dia akan dikalahkan. Pasti dia akan dikalahkan dengan perkara yang ingin dia berat-beratkan. Beri keringanan. Ini contoh. Apatah lagi kalau ada khilaf ulama. Dan bukan tentang diri kita, ini masalah umat. Umat berbagai golongan. Kita tak boleh letakkan satu hukum itu kepada semua golongan. Dan apatah lagi sebagian golongan itu perlu keringanan. Maka kita berikan keringanan kepada golongan orang-orang yang memerlukan keringanan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Perkara seterusnya. Dalam perbincangan kita tentang Ramadan ini, apakah pula hukum masalah ketentuan waktu bagi negara-negara di mana waktu siang lebih panjang daripada waktu malam? Ada sebahagian negara itu katakan berada di ufuk atau sebagainya.
Para fuqaha berbeza pendapat mengenai ketentuan waktu bagi negara-negara di mana waktu siang lebih panjang berbanding waktu malam. Ke negara manakah penduduk negara itu mempunyai iklim seumpama ini akan dipandukan. Kalau dia tinggal di satu tempat itu, nak tengok sebahagian tempat tu memang tak nampak cahaya matahari. Matahari malam saja ataupun sebahagian tempat itu siang saja. Dia bagaimana? Ada yang berpendapat bahawasanya ketentuan waktu mereka mesti berpandukan kepada negara di mana mereka turunnya syariat Islam iaitu Makkah dan Madinah. Namun ada juga pendapat yang mengatakan berpandukan kepada negara jiran yang terdekat. Ada beberapa ulama katakan awak kena ikut Mekah dan Madinah. Saya secara peribadi tidak bersetuju bahawasanya kita perlu ikut Mekah dan Madinah kalau negara itu memang jauh daripada Mekah dan Madinah. Yang paling dekat, yang sewajarnya adalah ikut negara yang paling dekat, yang ada waktu yang bersesuaian. Dan kalau kita kena lihat, memang tak dinafikan ada orang berpuasa. Sebahagian negara berpuasa lebih panjang daripada negara yang lain. Kita berpuasa berapa jam? Kita berpuasa mula lebih kurang 5.45 sampai lebih kurang 7 suku. Berapa jam tu? 5.45 sampai 5.45, 12 jam. 6.45, 13 jam. 6.45, 7 suku, 13 jam setengah. 13 jam setengah, Alhamdulillah kita berpuasa. Ada tempat sampai berpuasa sampai 16 jam, perkara biasa. Ada tempat berpuasa sampai 18 jam, perkara biasa. Ada tempat berpuasa 20 jam, masih boleh puasa sebenarnya. Ada 4 jam buffer tu untuk dia makan, untuk dia buka. Antara kita yang puasa 13 jam setengah ni pun, ada juga di antara kita ketika buka, 7 suku buka, makan semua Alhamdulillah. Lepas tu, katakan pukul 10 lepas tarawih makan lagi. Pukul 11 makan lagi. Lepas tu, sahur tak payah bangun lah, makan. Tak bangun. Berarti dia ni ibarat macam puasa daripada pukul 11. Dia buka tu, 7 suku, 7, 8, 9, 10, 11 suku. Berarti 4 jam untuk dia makan. 20 jam dia buat puasa, termasuk tidur lah. Jadi berarti ada sebagian negara yang kalau nak berpuasa 20 jam, masih boleh. Tidak memberatkan. Contoh, ada sebagian negara kerana kedudukannya dapat buka sekejap, buka, makan, lepas tu mula puasa. Jadi apabila sebagian golongan itu kita kalau lihat tentang puasa nak makan gitu semua, mungkin kita gairah rasa macam lapar saja. Saya dapati ada sebagian golongan orang-orang yang nak diet terutamalah, dia punya kesungguhan untuk berpuasa tu kuat. Ketika bukan bulan Ramadan pun, dia kata, aku nak intermittent fasting. Pasal nak burn kalori. Ada pula yang ikut keto diet. Keto dia makan daging, dia makan fats. Kemudian kita punya badan kenal fats, dapat burn fats. Contoh. Lepas tu tak makan. Intermittent fasting. Contoh. Jadi berarti dia pun berpuasa lama. InsyaAllah badan kita mampu berpuasa 20 jam kalau dia berada di sebagian tempat. Contoh, kita ada kawan, katakan dia bertanya, kalau Singapura puasa 13 jam setengah, negara aku puasa sampai 20 jam, boleh tak aku ikut Mekah dan Madinah? Boleh tak ikut negara terdekat? Tak perlu. Puasa ikut terbenam dan terbit matahari. Yang nak ikut negara yang terdekat itu adalah negara golongan negara-negara yang memang matahari sepanjang hari. Dia betul-betul kat ufuk. Tempat mana lah, contoh, memang nampak matahari saja. Non-stop. Jadi kalau demikian, bila nak buka? Maka dia kena ikut negara yang terdekat, yang ada waktu yang bersesuaian. Bila waktu buka, ikut time. Time buka walaupun setakat 20 jam puasa, 4 jam buka, ikut negara yang terdekat. Wallahu a'lam bissawab. Demikianlah para jemaah yang dirahmati Allah, apa yang boleh kita bincangkan hari ini. InsyaAllah pada pertemuan akan datang adalah pertemuan di mana kita akan kupaskan, tetapi kita tinggal satu lagi bab lah. Saya rasa memandangkan hari ini kelas yang terakhir, kita sambung lah ya. Kita habiskan. Bab yang terakhir adalah malam Lailatul Qadar. Kita berada pada bulan Ramadan kebetulan. Baik untuk kita bincangkan tentang Lailatul Qadar.
Lailatul Qadar apa? Allah SWT berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar? Apakah dia, tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadrin khairum min alfis syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Baik, kita akan bertemu Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Moga-moga Lailatul Qadar belum berlalu. Dan kita akan bertemunya pada tahun ini. Akan ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan equivalent berapa tahun? Satu tahun berapa bulan? 12 bulan. 1000 divide 12 equal 83 4 bulan. 83 and 1/3. Okay. 83 and 1/3. Kerana 4 bulan, 14, 12. Jadi Lailatul Qadrin khairum min alfi syahr. Kita beribadah pada malam Lailatul Qadar bukan equivalent, bukan equal kepada 1000 bulan. Tetapi Allah Ta'ala sebutkan khairun, lebih baik. Berarti minimum equivalent kepada 1000 bulan, tetapi khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti beribadah pada malam tersebut lebih baik, lebih daripada 1000 bulan. Masya Allah. Maka dengan demikian, moga-moga kita semua dapat nikmat Lailatul Qadar. Oleh yang demikian, pergiatkanlah amalan soleh pada malam tersebut berupa solat, zikir dan membaca Al-Quran. Sebab dia lebih baik dari beramal selama 1000 bulan di luar Lailatul Qadar. Kita tak tahu kita akan bertemu dengan Ramadan lagi ke tidak. Ini adalah peluang. Disunatkan menantinya. Disunatkan menanti dan menunggu Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil daripada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nabi SAW mempergiatkan amalan pada 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelum ini. Jadi kita dituntut mencari Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir. Alhamdulillah. Daripada 30 Ramadan telah diperkecilkan. Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir. Daripada 10 malam terakhir ini, ada lagi tak? Malam yang ganjil. Baik. Pada malam apakah terjadi Lailatul Qadar? Ulama mengemukakan beberapa pendapat dalam menentukan malam Lailatul Qadar. Ada mereka yang mengatakan malam Lailatul Qadar jatuh pada malam 21. Ada yang mengatakan malam ke-23. Ada berpendapat malam ke-25. Ada mengatakan malam 27. Ada mengatakan malam 29. Dan ada yang mengatakan ianya berpindah-pindah. Tahun ini malam yang lain, tahun berikutnya malam yang lain. Ada yang mengatakan, sebagian ulama katakan, kalau pada 10 malam terakhir ada malam Jumaat. Kalau malam Jumaat jatuh pada malam ganjil, besar kemungkinan itu malam Lailatul Qadar. Kerana fadilat malam Jumaat, malam Ramadan, 10 malam terakhir, pada malam itu Lailatul Qadar. Ada pendapat-pendapat ulama lah. Tetapi kebanyakan ulama berpendapat Lailatul Qadar adalah malam ke-27. Sebab itu kalau kita pergi umrah malam 27, ramai jemaah. 2 juta jemaah tunaikan solat tarawih di Masjidil Haram. Cuma walaupun ada pendapat katakan malam 27, ada yang mengatakan malam 29. Selepas 27 masjid dah lengang,
jangan ketinggalan malam 29. Malam yang masyarakat semakin leka, bazar semakin ramai, kuih semakin semerbak di bangunan satu blok. Ya, Allah, ya. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang sahih daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, "Man kana mutaharriha falyataharriha fi lailatis sab'i wa ishrin." Barang siapa yang mencari Lailatul Qadar, hendaklah dicari pada malam ke-27. Jadi secara direct Nabi ada menyebutkan barang siapa mencari Lailatul Qadar, cari bila? Carilah pada malam 27. Imam Muslim, Imam Ahmad dan Imam Abu Daud dan Tirmizi mengatakan kesahihannya meriwayatkan daripada Ubay bin Ka'ab katanya, "Wallahi alladzi la ilaha illahu," demi Allah di mana tiada Tuhan melainkan Dia. Innaha lafi Ramadan, sesungguhnya pada bulan Ramadan, yuhlifu ma yastathni. Wa wallahi inni la'alamu ayya lailatin hiya lailatul lati amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqiyamiha. Sesungguhnya demi Allah aku tidak tahu bilakah malam tersebut, malam di mana Nabi menggalakkan kita menghidupkan malam itu. Hiya lailatul sab'in wa ishrin, dia itu malam 27. Wa amaratuha an tatlu asy-syamsu fi sabihati yaumiha bayda la syu'a laha. Dan sebagai tandanya ialah pada pagi harinya matahari terbit dengan cahaya putih dan tidak memancarkan sinaran yang terang. Jadi ini adalah antara sebahagian tanda yang disebutkan. Jadi yang penting pada jemaah yang dirahmati Allah, ada sebahagian riwayat mengatakan malam 27. Untuk kita, carilah malam Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir. Kalau ingin lebih terperinci, malam-malam ganjil pada malam yang terakhir. InsyaAllah. Masalahnya adalah, Ustaz, kat negara saya tu, tempat kawasan sini ni hari start puasa. Kat situ besok start puasa. Sini malam ganjil, sini dalam malam genap. Macam mana ni? Jadi malam ganjil awak, malam genap sini ni. Jadi bila? Jadi cari 10 malam terakhir, selamat. Tetapi Alhamdulillah tahun ini, boleh dikata di kawasan kita semua, sepakat bila Ramadan. Termasuklah di Arab Saudi, berdasarkan matlak terbitnya matahari, sepakat insyaAllah cari malam yang ganjil. Apa nak buat pada Lailatul Qadar? Kita habiskan dalam 5 minit insyaAllah. Penulis mengatakan bab yang terakhir, beribadah dan berdoa pada malam Lailatul Qadar. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man qama Lailatul Qadrin, man qama Lailatul Qadrin imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddam min dhanbihi." Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar kerana beriman kepada Allah dan mengharapkan ganjaran di sisi Allah, mengharapkan keredaan Allah, nescaya diampunkan segala dosa-dosanya yang lalu. Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah juga dan Imam Tirmizi mengatakan kesahihannya, meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah pernah bertanya kepada Nabi SAW. Aisyah berkata, "Qultu ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyu lailatul qadr ma aqulu fiha." Aisyah berkata dengan Nabi, "Ya Rasulullah, kalau aku tahu bila Lailatul Qadar, apa yang aku harus buat? Apa yang harus aku baca? Apa yang harus aku doa?" Rasulullah katakan, "Quli," katakanlah, "Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni."
Ya Allah, sesungguhnya Engkau itu suka memberi kemaafan, maka maafkanlah diriku ini. Sebab itu sepanjang Ramadan seringkali kita baca doa ini. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau kita ramai-ramai baca, yang ni tu kita baca na. Ni tu aku, na tu kami. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, apa yang boleh kita lakukan sepanjang Ramadan, terutama 10 malam terakhir, setiap kali kita bangun, tidur, untuk sahur ke, untuk tahajud, banyakkan baca doa, minta pengampunan Allah. Kalau takut tak bangun tidur atau sebagainya, Lailatul Qadar bilakah mulanya? Lailatul Qadrin khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu salamun fiha salamun fiha hatta matla'il fajr. Lailatul Qadar itu daripada malam tersebut sampai matla'il fajr, sampai terbit matahari. Jadi terbitnya fajar, bukan terbit matahari. Saya perbetulkan. Jadi maksudnya Lailatul Qadar tu bila mulanya? Mulanya dengan terbenamnya matahari. Contoh, besok malam 27. Hari ini malam 26. Hari ini 26. Besok malam 27. Azan maghrib. Terbenamnya matahari, berkumandang azan. Kalau malam tu malam Lailatul Qadar, bermula detik tersebut. Apabila kita buka puasa, banyakkan doa. Nescaya 10 malam terakhir, banyakkan doa ketika berbuka. Kita tahu waktu berbuka waktu yang makbul. Dilaungkan azan, bismillah, makan kurma, makan setengah atau makan sebiji, stop seketika, doa. Doa orang yang berbuka makbul. Lepas doa, continue makan second kurma. Doa orang berbuka makbul. Kalau malam Lailatul Qadar, itulah telah bermulanya Lailatul Qadar. Dengan masuknya waktu maghrib sampai sepanjang malam. Mereka-mereka yang beriman garanti akan dapat Lailatul Qadar dengan minimum dia solat maghrib. Solat maghrib pada Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Solat sunat ba'diyah. Lepas tu solat fardu isyak. Khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Lepas tu kalau dia solat tarawih 8 rakaat, barang siapa solat tarawih 8 rakaat atau 20 rakaat, solat tarawih itu saja dia dapat ganjaran Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadrin man qama Lailatul Qadar imanan wahtisaban. Barang siapa menghidupkan Lailatul Qadar kerana beriman kepada Allah dan mengharapkan ganjaran di sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddam min dhanbihi. Dengan dia solat tarawih 8 rakaat sekalipun dah dapat ganjaran. Kalau dia bangun malam, alangkah lebih baiknya. Wallahu alam bisawab. Demikianlah para jemaah, sampai di sini saja dan tak sempat kita sambung perbincangan seterusnya. Perbincangan seterusnya bab i'tikaf. Memandangkan masa, kita henti di sini dan dengan ini seperti biasa kuliah kita akan tutup selepas 2 minggu Ramadan. Jadi 2 minggu Ramadan ada kuliah dan 2 minggu berikutnya akan ditutup kuliah kita dan hari ini adalah kuliah kita yang terakhir di Masjid Qasim ini. InsyaAllah kita akan bertemu semula selepas bulan Ramadan nanti pada bulan Syawal di mana akan diumumkan oleh pihak masjid insyaAllah. Wallahu alam bisawab. Baiklah para jemaah, sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu alam bisawab. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tetapi memang ada pendapat ulama demikianlah. Dia bukan anggap sebagai riba, tetapi memang ada pendapat sedemikian. Mungkin satu perkara para jemaah yang dirahmati Allah, ketika bulan Ramadan, ketika kita sujud, perbanyakkan doa ketika sujud. Jangan lupa doakan untuk ibu bapa kita, doa untuk suami kita. Ketika sujud, doakan. Kalau ibu bapa kita dah meninggal dunia, doakan untuk almarhum ibu kita, almarhum datuk kita, almarhum datuk nenek kita. Sebut nama-nama mereka. Mohon pengampunan Allah. Perbanyakkan doa ketika sujud malam. Ya, wallahu a'lam bishawab.